Lupa nak cakap cerita ni yang aku dapat tahulah dia the shooting tu dalam waktu pandemik. Aku tak sure lah tahun bila, sebab dia kata cerita ni dah terperam lebih kurang 3 tahun. So sekarang 2024, mungkin dalam 2020 2021 antara tu duration dia. So diorang banyak kekangan. Tu salah satu mungkin diorang nak jadikan excuses ataupun apa. Tapi tak sangka masih ada lagi cerita yang diperam, yang direkodkan dalam tempoh pandemik tu lah. Yelah, kita daripada 2019 sampai awal-awal 2020 kot. Aku tak ingat lah masa tu kita masih lagi tak berapa aktif lah untuk apa-apa aktiviti kan. So mungkin kat situ kot kekangan orang untuk nak dapatkan satu cerita yang betul-betul boom. Kau ke tu? Kau. Aku pula. Abang Fazli! Fahmi! Abang Fazli kat mana? Tinggi berdiri belakang Fahmi. Mereka yang langgar adab. Bukan. Tak apa aku cakap bila kau dengar tak? Assalamualaikum, hai. Macam biasa aku baru lepas tengok cerita Banglo Section 12. Sebuah cerita yang diadaptasi dari sebuah novel. Dengarnya novel ni agak popular lah, tapi aku tak pasti juga sebenarnya. Cerita seram diarahkan oleh Intan Lidiana. Kata silap aku ni first filem diarahkan. Lepas tu dia juga berlakon dalam cerita ni sebagai main character mungkin. Okay, first thing first, apa yang agak okey lah tentang filem ni, aku suka vibe dekat banglo tu. Sebab aku dengar pun memang banglo tu memang banglo yang sebenar, cuma dan memang kat Shah Alam. Cuma aku tak tahulah itu section 12 ke section berapa ke, tapi macam tengah hutan. Aku pun tak sure. Kalau korang tahu, korang boleh lah komen-komen kan dia punya banglo tu sebenar kat mana. So vibe seram dekat banglo tu adalah rasa. Lepas tu tak nampak fake lah banglo tu kan, sebab memang banglo yang sebenar kan. Lepas tu apa lagi yang aku suka, dia ada plot twist dia kuat, nice. Ujung-ujung tu aku ingat lain jadi lain. So okey lah. Lepas tu ada seorang pelakon ni nama Fahmi. Aku tak sure lah siapa. Watak dia Fahmi, bukan nama dia Fahmi. Watak dia Fahmi. Aku tak sure dia siapa. Tapi kadang-kadang walaupun macam tak biasa tengok, tapi kadang-kadang bila ada serta-serta tempat tu pun aku sukalah dia dapatlah tunjuk expression muka dia yang agak bagus kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang macam nampak fake, tapi bila part dia tu je lah, bagi aku dia okey untuk pelakon yang jarang-jarang kita tengok. Lepas tu pelakon-pelakon lain, ni salah satu part yang paling aku rasa macam agak annoying dan agak fake Ya, ni cerita seram tau. Bila cerita seram, dia mesti ada cemas ke apa semua. Bila time cemas, ada satu scene tu diorang kena tarik lah seorang-seorang kan dengan makhluk halus tu. Kena tarik tu, diorang macam relax tau. Macam tak ada apa yang berlaku. Bukan tak ada apa berlaku, macam tak terlalu cemas ataupun nampak fake sangat. Tahap diorang cemas tu nampak fake sangat. Tu aku macam korang ni benda ni macam genting kot. Macam tengah dalam keadaan yang mencemaskan, keadaan yang membahayakan, tapi korang nampak macam tak, expression muka tu tak sampai tau. Tak nak kata spesifik pada pelakon-pelakon mana-mana, tapi hampir ke semua tu. Lepas tu cerita ni banyak layer tau. Dia ada beberapa cerita dalam satu cerita. So untuk 1 jam 20 something minit, bagi aku untuk cerita yang banyak layer ni, dia akan jadi rushing ataupun cerita dia akan jadi terlampau pendek untuk satu-satu main cerita yang sebenar tu tau. Tu yang jadi macam kau tak boleh nak olahkan sangat cerita tu. Jadi dia macam first aku tak tahu yang sebenarnya mana satu main, cerita yang current tu ke, cerita yang tengah ceritakan tu ke, ataupun ada lagi satu cerita. Tapi aku lebih rasa cerita yang bukan yang current betul-betul masa tu, tapi dia pun gap antara kisah tu dengan kisah yang current tu. Dia tak jauh beza lah. Dia dalam masa berapa hari je, ataupun mungkin 1 hari. So benda tu nampak
agak rushing ataupun penceritaan dia boleh diolah tapi dia macam tak pergi tau. Macam dia tak dapat nak uraikan lagi, tak dapat nak buat something yang lebih interesting untuk kau tengok. Ataupun bila time-time bahaya ataupun cemas, bila dah orang kata climax tu, sepatutnya kau boleh bagi lagi. Tapi tu lah, kat situ sayang. Lepas tu apa yang aku notice, kalau aku tak silap, memang aku tak nampak pun entity tu lah. Jalan cerita dia klise sangat tau. Kisah budak-budak ataupun orang pergi dekat rumah banglo cari entiti, memang klise sangat lah. Sebab memang banyak dah cerita-cerita lebih kurang macam tu. So bila tu kau dah boleh hampir agak lah apa jalan cerita dia macam mana. Cuma adalah macam aku cakap, plot twist tu agak kat situ lah yang kelainan dia sikit. Tapi bagi aku macam tak adalah apa sangat pun. Aku tak sure lah antara movie ni dengan filem ni sama ke tak 100% ataupun ada olahan sedikit daripada Intan Lidiana, aku tak tahulah. Paling aku macam annoying kan, satu pelakon dia ada nama pelakon tu bukan nama pelakon, nama watak tu Fazli, dengan ada perempuan Rina ke apa, aku tak ingat lah pula tiba-tiba nama watak ni. Kalau ada aku jumpa, aku try insert lah. Yang si Fahmi ni memang, yelah aku tahu lah dia handsome, memang dia handsome pun. Tapi masalahnya dalam cerita tu pun janganlah kau tunjuk macam kau budget handsome sangat. Alah hai. Tak, aku rasa macam nampak fake ah. Lepas tu yang si Rina ni, dia dah biasa berlakon. Aku tak pastilah siapa nama dia. Tapi yelah, diorang ni konon-kononnya budak student, budak-budak belajar universiti, tapi nampak muka tua. Tu yang bukan muka tua lah, muka dewasa sangat kan. Jadi macam kat situ dah nampak fake. Banyak benda yang nampak fake tau. Lakonan, pilihan pelakon, level ketakutan diorang tu pun nampak fake sangat. Lepas tu apa lagi yang benda yang salah satu aku annoying sangat, dia banyak jump scare. Aku jump scare dalam cerita seram aku okey, aku suka je. Tapi jump scare tu biarlah part-part tiba-tiba ada hantu ke entiti ke. Tak, ni antara transition scene ke scene tau. Pam, tiba-tiba bunyi kuat. Tapi tak ada apa pun sebenarnya. Cuma just dia nak bagi kau terkejut je. Cakap alah hai. At least kalau jump scare tu tiba-tiba muka hantu, tiba-tiba ada part-part yang mengerikan, aku okey lagi. Ataupun tiba-tiba nampak entiti duduk kat situ, ada nampak entiti kat sini. Jump scare macam tu bagi aku okey lah untuk filem seram. Tapi kalau tiba-tiba just transition daripada scene ke scene lain yang tak ada apa-apa yang menyeramkan, aku rasa benda tu sangat annoying lah. Dalam panggung ni aku rasa memang bunyi dia memang agak kuat, dia punya sound. So benda tu rasa kau bingit sangat. Tu yang aku macam aku terkejut bukan seram kot, sekadar aku terkejut bunyi tu. Tu yang buat jadi macam tak best tu. Plot dia pun yelah macam aku cakap, dia banyak layer cerita kan. Jadi dia tak adalah memeningkan sangat ataupun tak nampak tak relate antara kisah-kisah tu. Dia ada 3 kisah macam aku cakap kan. Tapi dia still lagi macam aku cakap dia agak cerita dia pendek. Tapi nasib baik lah pendek. Kalau berterusan macam tu je, aku rasa yang panjang-panjang kau akan bosan yang teramat sangat lah kot. Level ketakutan, keseraman kadang-kadang tu ada lah sikit-sikit nak sampai. Mungkin sebab aku seorang-seorang kot. Tapi adalah 2 couple dekat belakang aku kan, dekat belakang sekali agaknya. Mungkin sebab aku tengok seorang-seorang gelap, jadi bila ada suasana seram tu, aku macam ada ke kiri kanan aku ni kan, something kan. Jadi vibe seram tu mungkin dapat bila kau tengok seorang-seorang kot. Kalau kau tengok ramai orang ada dalam tu, aku rasa tak sampai. So kalau kau tanya aku berapa bintang untuk Banglo Section 12 ni, aku boleh bagi 2 bintang per 10. Dan kau tanya aku kalau okey ke nak pergi tengok ke tak, boleh lah kalau tak ada cerita lain kot. Kalau kau nak pergi tengok, kau sekadar nak enjoy ataupun tak tahu nak buat apa kan, kau pergilah tengok. Tapi tak pergi tengok pun tak ada masalah pun. Okey lah, kalau kau rasa review aku mau bantu korang pergi tengok ataupun tak Banglo Section 12 ni, aku harap kau dapat subscribe YouTube channel aku. Boleh like, boleh share dan boleh komen video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.